Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Sambungan semalam, wal hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Semalam kita cerita fi'il hukum syar'i ada 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan satu lagi harus. Okey, boleh tutup suara. Kemudian hukum wad'i juga ada 5. Apa maksud wad'an ini? Wa huwa al-waridu sababan. Kitabullah al-muta'alliqu bi'a'amma. Kitabullah al-muta'alliqu bi'a'amma. Kitab Allah yang mana bersangkutan dengan perkara yang lebih umum. Mana bukan sekadar bersangkutan dengan fi'lul mukallaf, tapi boleh jadi juga bersangkut dengan selain fi'lul mukallaf. Misalnya Allah kata, wala taqrabu wala apa dia contoh dia? Kita ambil satu contoh mani' mana halangan kan. Perempuan bila mana ada haid, maka mereka tak boleh sembahyang dan juga tak boleh puasa. Ada dalam hadis kan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah Nabi kata bila perempuan tu haid, datang haid, tak boleh puasa dan tak boleh sembahyang. Itu contoh khitab yang bersangkutan dengan perkara yang lebih umum daripada fi'lul mukallaf, iaitu di situ dia bersangkutan dengan darah haid. Darah haid bukan fi'lul mukallaf, ya. Khitab ni sama ada khitab Allah ataupun khitab Nabi pun dia jugalah firman Allah ataupun sabdaan Nabi, sebab sabdaan Nabi mewakili firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sabdaan Nabi pun termasuk dalam, boleh jadi apa, boleh jadi khitab yang mana mewakili khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa al-waridu sababan. Hukum wad'i iaitu hukum yang datang sababan sebagai satu sebab. Contohkan, az-zina sabab li wujubil haddi. Zina sebab bagi wajibnya had. Az-zawal, gelincir matahari, sababun li wujubil zuhri, sebab bagi wajibnya sembahyang zuhur. Dan seumpamanya. Itu contoh sebab.
Yang kedua, hukum wad'i ini syarat, dalam bentuk syarat. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Bila kamu nak salah, hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan kamu, ambil wudu. Wudu itu syarat bagi sah salat. Syarat ni bila tidak ada dia, maka dzu syarat. Bila sebut syarat kan mesti ada dzu syarat. Bila kita sebut syarat, ada yang mempunyai syarat tu, iaitu solat. Al-wudu syartun lis-salati. Wudu syarat bagi solat. Wudu tu syarat. Solat tu dipanggil dzu syartin. Jadi syarat ni bila tidak ada dia, maka dzu syarat tu tidak ada. Bila tidak ada wudu, solat pun jadi tak ada, tidak sah. Yang ketiga, wa mani'an. Hukum yang datang dalam keadaan menjadi mani' bagi sesuatu. Yang datang menjadi mani' bagi satu perkara lain. Macam al-haidu mani'un anis salah. Haid menghalang daripada salah. Yang keempat, wa sahihan. Yang datang dia tu dalam keadaan ibadat yang sahih. Dan yang kelima, fasidan, datang dalam keadaan fasid batil. Fasid bermakna batal. Ini 5 ni merupakan hukum wad'i. Jadi 5 kali 5 jadi berapa? Wajib terbagi pada 5. Sama juga yang sunat pun terbagi kepada 5. Secara hitung kasarnya 5 kali 5 25. Khitab Allah kepada hamba ada 25 kategori. Sebab wajib terbagi pada 5, sunat pun terbagi pada 5 kan. Semua tu terbagi pada 5. Jadi 5 kali 5 25 semua. Hukum apa nama ni? Himpunan hukum syarak dan hukum wada' semua jadi 25 ataupun 25 bentuk khitab Allah kepada hamba ini. Kita ambil satu je adalah wajib. Wajib ni kadang-kadang dia ada sebab. Contoh zuhur wajib. Kalau dah zawal ke belum? Kalau dah zawal berarti zuhur sudah wajib. Kalau belum zawal, zuhur belum wajib. Zuhur tu cukup syarat ke tidak? Zuhur ada wudu, maka zuhur tu cukup syarat. Syarat-syarat salah, ada wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, tempat yang suci, pakaian yang suci dan sebagainya. Itu wajib yang mana mencukupi syarat. Wajib tu tiada mani' ke ada mani'. Zuhur wajib tapi dia ada haid, perempuan tu ada haid, maka wajib tu wajib yang ada mani'. Dia tak boleh semayang, walaupun wajib atas dia tapi tak boleh semayang. Sebab wajibnya tu wajib yang ada mani'. Sahihan, wajib yang dia buat tu cukup rukun dan syarat ke tidak? Rukun semua, rukun semayang cukup, syarat-syaratnya cukup ataupun tak cukup. Kalau cukup rukun dan syarat, maka wajib itu dipanggil wajib yang sahih. Dan kalau tak cukup, maka wajib itu dipanggil wajib yang fasid ataupun yang batil. Jadi semua terbagi pada 5 lah. Perkara sunat pun sama, terbagi pada 5. Perkara yang haram pun terbagi pada 5. Ya. Kalau contoh haram macam mana? Haram sebab haram, dah ada sebab untuk haram. Ataupun kita kata syarat, dah ada syarat untuk haram.
Mani'. Haram ni kadang-kadang ada mani', ada halangan untuk jadi haram. Dia haram tapi ada halangan untuk jadi haram. Mencuri itu haram, tapi kerana dia kebuluran, maka mencuri itu jadi tidak haram untuk dia. Jadi itu contoh haram yang ada mani'. Sama juga lah haram kadang-kadang sah. Kalau betul-betul haram jadi haram yang sah. Kalau haram tu haram yang tak betul-betul jadi haram tu haram yang fasid. Kesimpulannya, kelima-lima hukum syarak terbagi kepada 5. Maka jadilah jumlahnya semua khitab Allah kepada hamba ni semua sekali 25 bentuk khitab. Boleh faham ke tu? Macam mana semua senyap ni? Faham lah? Ya. Fala yudraku hukmun illa minallahi. Bila kita kata hukum tu khitab Allah, hukum-hukum kan, hukum sembahyang ke, hukum puasa ke, apa hukum lah, semua sekali hukum-hukum syarak ni semuanya adalah khitab Allah, maka tak dapat diidrak. La yudraku hukmun, tak dapat difahami suatu hukum melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh nak faham hukum tu dengan nak guna akal sendiri ke, tak boleh. Sebab hukum tu khitab Allah. Maka menanti, hukum tu menanti apa? Menanti adanya wahyu. Menanti adanya wahyu. Ada wahyu, maka adanya wahyu okey. Jelas kan? Suara tertutup sejak tadi. Boleh ya? Jelas semua? Okey. Fala yudraku hukmun illa minallahi ta'ala. Kemudian wa indana anna al-husna wal qubha syar'iyyani. Anna al-husn wal qubh syar'iyyani. Okey, bila mana hukum ni hanya diperolehi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yudraku hukmun illa minallahi ta'ala. Fala yudraku hukmun, hukum hanya diperolehi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan daripada hukum adanya husn dan qubuh. Hukum bila Allah kata, bila Allah suruh sesuatu, maknanya perkara tu elok. Suara tak dengar? Dah dengar suara? Bila Allah suruh sesuatu, maka bermakna perkara tu elok. Sebagaimana hukum hanya diperolehi daripada Allah, kesan daripada hukum iaitu baik buruk hanya juga daripada Allah Ta'ala. Penentuannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Husn dan qubuh, baik buruk. Baik tu bila Allah suruh, buruk bila Allah larang. Saya ulang, hukum ni apa? Khitab Allah kan, firman Allah kepada hamba. Maknanya hukum hanya datang daripada Allah. Hukum hanya diperolehi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kesan hukum juga hanya datang daripada Allah, bukan daripada akal yang menentukan baik buruk. Bukan akal kita, bukan adat kita, tetapi wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Allah suruh kita cakap benar, maka cakap benar itu baik, husn. Allah larang kita menipu, maka menipu itu buruk. Buruknya menipu tu kita dapat daripada mana? Daripada wahyu, bukan daripada akal. Buruknya menipu daripada wahyu. Baiknya cakap benar, bercakap benar itu baik, itu juga daripada wahyu, bukan akal yang menentukan baik dan buruk.
Sebab tu akal tak boleh jadi sandaran lah. Kalau akal kata sesuatu tu baik, tapi wahyu kata buruk, maka dia adalah buruk. Sebab apa? Sandarannya ialah wahyu, penentuannya adalah wahyu. Begitulah sebaliknya, kalau akal kata buruk sedangkan wahyu kata baik, maka kita kena ambil kira apa yang wahyu kata. Kita kena kata perkara itu baik. Wa'indana ni bila musannif sebut indana, maka khilaf dengan siapa? Ingat ke ingat? Dah sebut dah sebelum ni, khilaf dengan Mu'tazilah. Ya, khilaf dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata baik buruk ni akliyah. Husnul syai'i wa qubuhuhu akliyani. Mu'tazilah kata baik buruk sesuatu akal yang menentukan. Seolah-olahnya ginilah, bila akal kata baik, maka kita kena anggap baik perkara itu walaupun bercanggah dengan syarak. Akal kata baik, walaupun syarak kata buruk, maka kita kena ikut akal. Seolah-olahnya begitulah. Contoh dia apa? Contohnya kita kata bersugi, sunnah Nabi. Wahyu kata baik sebab itu sunnah Nabi. Ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Rasul bawa, kamu hendaklah ambil. Sugi, bersugi itu satu sunnah Nabi. Tapi setengah-setengah tempat akal kata buruk benda tu. Bersugi ni tak bagus, bersugi ni jijik dan sebagainya. Jadi masa tu kita nak ikut mana? Nak ikut wahyu ke nak ikut akal? Jawapannya kita ikut wahyu. Wahyu kata baik, maka kita tidak peduli apa yang akal kata. Bila mana Mu'tazilah kata husnul syai' wa qubuhu aqliyani, baik buruk sesuatu ni berdasarkan akal, maka sesoalnya Mu'tazilah buat terbalik. Contoh dalam hal sugi tadi kan, bila akal kata jijik, maka jijiklah dia, walaupun wahyu kata elok. Sesoalnya begitulah. Tapi bila diteliti ikhtilaf dalam masalah ini antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, ikhtilafnya lebih kepada ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Sebab apa? Mu'tazilah kata kita buat kira akal jadi penentu. Mereka merujuk kepada keadaan sebelum datangnya wahyu. Sebelum ada wahyu memang gitulah, kita berpandu kepada akal. Bila wahyu datang, berpandu kepada syarak lah, berpandu kepada wahyu. Jadi ikhtilaf itu lebih kepada sebelum datangnya wahyu. Ikhtilaf lebih bersifat ikhtilaf lafzi lah. Ya, ikhtilaf hakikinya berlaku dengan hari ini. Orang-orang yang mereka punya pemikiran ini banyak terpengaruh dengan pemikiran barat, yang menjadikan penilaian sesuatu ini berdasarkan akal yang menentukan baik buruk. Ini ikhtilaf hakiki. Akal yang menentukan baik buruk. Bila mana akal kata buruk sesuatu perkara, buruk ataupun baik, walaupun wahyu akal kata buruk, walaupun wahyu kata baik, maka tetap dikira buruk. Demikianlah sebaliknya. Contoh zina kan, di dalam masyarakat barat kan, zina mereka anggap baik perkara itu. Zina, kenapa? Mereka kira suka sama suka. Bila suka sama suka, maka dikira baik. Kita mengambil kira wahyu. Wahyu kata apa? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Zina itu sesuatu yang keji. Walaupun kamu apa suka sama suka dan sebagainya, dia adalah keji. Innahu kana fahishatan, sesuatu yang keji. Jadi ikhtilaf hakikinya bukan dengan Mu'tazilah sebenarnya. Ikhtilaf yang hakiki yang sebenar dalam masalah ni ikhtilaf dengan
al-mutanawwirina bi thaqafatil gharbi, mereka yang terpengaruh pemikiran mereka ni dengan pemikiran barat. Kononnya mereka menganggap mereka ni mutanawwirin, golongan yang pemikiran cerah, berfikiran cerah, kononnya gitu. Al-mutanawwirin. Macam mana jadi mutanawwirin kalau tidak bersuluhkan wahyu? Pemikiran yang tidak bersuluhkan wahyu. Wahyu kata buruk-buruklah benda tu. Walaupun akal kata tak ada masalah, walaupun akal kata elok saja. Sehingga mereka buat undang-undang yang membezakan antara zina dengan rogol. Kalau zina dikira tak ada jenayah, tapi kalau rogol jadi ada jenayah, dikira jenayah. Mereka buat beza itu berdasarkan tadilah akal. Mereka kata akal tu akal yang fasid sebenarnya, akal yang tak boleh diwakil, akal fasid. Sebab akal salim tak akan berfikir bercanggah dengan wahyu. Akal salim tidak akan berfikir menyalahi wahyu. Akal mereka yang kata zina tu elok kerana suka sama suka, itu akal fasid. Wa indana annal husna wal qubha syar'iyyani. Dua tu adalah penentuannya syarak dan wahyu. Syar'iyyani ay wahyiyani. Apa makna husn? Bermakna tarat hukubuh. Kubuh tu bermakna tarattubi dhammi halan wal iqabi ma'alan. Buruk ini dengan erti sabitnya dosa, sabitnya celaan, halan di dunia, wal iqabi dan sabitnya hukuman, kena hukuman, kena azab, ma'alan di akhirat. Itu pengertian kubuh. Pengertian kubuh ni menyebabkan sabitnya celaan di dunia ni. Bila dibuat sesuatu yang qabih, orang boleh cela dia. Macam Nabi kata tentang orang tak bayar hutang kan. Tak bayar hutang, lepas tu dia liat pula, dia belik-belik pula untuk bayar hutang. Dia kelentung sana kelentung sini. Nabi kata layyul wajidi, kelentungnya satu orang yang mampu bayar hutang tapi dia kelentung tak bayar. Ya layyul wajidi yuhillu irdahu, menghalalkan marwahnya, wa uqubatahu, dan juga boleh dia tu dipenjarakan. Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Jadi halal marwah dia, orang kata dia, orang keji dia, orang cela dia, orang mengumpat dia, mengutuk dia, semua tak apa, boleh. Maknanya dam boleh berlaku. Sebab apa? Sebab kelentung tak mau bayar ni sesuatu yang qabih, sesuatu yang qabih, yang buruk, yang keji. Sehingga tarattubul dhammi, sabitnya celaan ke atas dia si pelaku halan di dunia ini, dan sabit hukuman di akhirat. Kalau dia tak bayar juga sampai ke mati dalam keadaan tak bayar hutang walhal dia mampu, maka sabit untuknya hukuman di akhirat nanti. Di dunia celaan, di akhirat hukuman. Itu pengertian qubuh. Jumlah bermakna tarattubi dhammi halan wa iqabi ma'alan tu jumlah mu'taridah. Jumlah tu jumlah mu'taridah. Kemudian wa anna syukral mun'imi wajibun bisyar'i, dan bahawa bersyukur kepada mun'im, pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib tu. Orang buat ihsan kepada kita, wajib kita berterima kasih kepadanya. Itu orang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma syakaran nasa, ma syakarallaha man lam yashkurin nasa. Ma syakarallah, pentingnya berterima kasih kepada manusia ni, sehingga disebut dalam hadis, orang tak berterima kasih kepada sesama manusia yang buat baik. Orang buat baik, buat ihsan kepada kita, tak berterima kasih, Nabi sebut dalam hadis sebagai tidak bersyukur kepada Allah.
Bahaya tak bersyukur? Bahaya ke tidak? Memang bahaya. Tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya kalau kamu kufur, azabku keras. Kamu tak berterima kasih, azabku keras. Banyak contoh-contoh daripada kaum-kaum yang terdahulu yang mana tidak berterima kasih, Allah binasakan mereka. Jadi syukur tu wajib. Kalau sesama manusia, sesama makhluk, wajib kita berterima kasih. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala yang menjadi punca, masdar bagi segala ni'am, segala nikmat. Masdarun ni'am, punca segala nikmat. Kebaikan yang datang daripada manusia ni sekadar wasilah saja, sekadar perantaraan saja. Mun'im hakiki Allah Ta'ala. Manusia bukan mun'im hakiki. Mun'im hakiki Allah Ta'ala. Kalau mun'im majazi pun wajib kita syukuri, apalagi mun'im hakiki, lagi-lagi wajib. Cuma wajib tu berdasarkan akal ke berdasarkan syarak? Ya, semua masih tutup mulut. Wajib berdasarkan, ya, bisyar'i, berdasarkan wahyu. Wajib kerana wahyu. Wahyu yang suruh. Washkuruhu. Apalagi ayat-ayat yang menggesa supaya bersyukur ni. Litashkurullaha ala ma hadakum. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpamanya yang menggesa kita bersyukur. Jadi kewajipan tu difahami melalui wahyu. Wa annahu la hukma qablahu. Dan bahawa tiada hukum sebelum datang wahyu. Sebelum adanya wahyu, sebelum datang wahyu, tidak ada hukum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak menyeksa, tidak datangkan azab kepada mana-mana kaum sehingga terlebih dahulu kami datangkan rasul. Yakni bersama rasul itu datangnya wahyu. Berarti sebelum datang wahyu, sebelum datang rasul, tidak ada taklif. Tidak ada taklif. Balil amru mauqufun ila wurudi. Perkara taklif ini terhenti sehingga datangnya wahyu. Ada wahyu baru ada taklif. Sebab itu wal asahu imtina'u taklifil ghafil. Pendapat yang asah bahawa tak boleh kita taklif, kita beri tanggungjawab kepada orang yang ghafil, yang tak tahu menahu tentang hukum itu. Umat sebelum kedatangan Nabi macam ghafil. Umat sebelum kedatangan Nabi, sebelum kedatangan wahyu macam ghafil, macam orang yang tak tahu penahu tentang perkara itu. Misalnya kan sebelum Nabi bawa perintah sembahyang kepada umat, umat tak tahu pasal sembahyang, pasal kewajipan sembahyang tak tahu. Maka umat tu sebagai seorang yang ghafil. Ghafil tak boleh taklif. Wala asahu imtina'u taklifil ghafil. Taklif ada dua tahap taklif kan. Taklif ilmi, taklif amali. Sebelum kedatangan Rasul ataupun sebelum kedatangan wahyu, tidak boleh taklif ilmi. Taklif ilmi tak ada sebab wahyu belum datang. Setelah datang wahyu, kalau satu orang tu dia lupa, dia sebagainya, dia tak ingat, dia hilang ingatan ke apa-apa, tidak boleh taklif amali. Taklif ilmi dah ada, tetapi taklif amali tak boleh ada. Sebab apa? Dia hilang ingatan, dia gila, ataupun dia tertidur dan sebagainya. Sebab tu ada riwayat kata rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan. Diangkat kesalahan daripada umatku disebabkan tersilap dan disebab khata' yang tak sengaja, dan nisyan terlupa. Terlupa tu ghafil. Dan satu lagi wa mastukrihu alaihi. Dan bila mana sesuatu yang mana mereka dipaksa, itu pun tidak ada taklif juga. Wal mulja. Wal mulja ni orang yang terdesak.
yang terdesak dia jatuh daripada bangunan, dia tak dapat elok, kena orang lain, mati orang tu, dia dikira sebagai muljab, dia tidak mukallaf juga, walaupun dia menyebabkan kematian orang lain. Satu lagi mukrah. Mukrah ni aimat ikhtilaf sikit sama ada dia tu mukallaf ke tidak. Mukrah ni orang dipaksa tapi dia masih ada pilihan untuk tidak buat. Contoh dia dipaksa membunuh. Kan. Orang letak pistol, kalian mungkin bunuh orang tu. Kalau tak bunuh, aku bunuh kamu. Itu dia mukrah tu. Aimat ikhtilaf sama ada kalau dia bunuh orang, adakah dia kena kisos ke, adakah dia kena kisos ke tidak, dia mukallaf ke tidak bila dia bunuh orang. Ada yang kata dia seperti muljab, dia tidak mukallaf, bila dia bunuh orang maka tidak ada kisah untuknya sebab dia seperti orang muljab. Pendapat kedua kata dia tidak seperti muljab sebab dia masih ada pilihan untuk tidak membunuh orang, ya. Dengan apa dia? Dengan memberi nyawanya. Walaupun dia ditembak, dia masih ada pilihan untuk tidak menembak orang. Okey, itu beza mukrah dengan muljab. Muljab ni yang tak ada pilihan langsung, memang terdesak untuk melakukan satu perkara. Sedangkan mukrah ni masih ada pilihan untuk tidak buat. Okey, kita berhenti setakat dulu insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.